dan dunianya kepada perkara sesuatu yang susah atasnya, maka hendaklah ia sembahyang hajat, ya, hendaklah sembahyang hajat sebagaimana yang dinyatakan di sini. Sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Wahab Ibnul Ward bahwasanya ia berkata, inna minad du'ai alladhi la yuraddu an yusalli al-'abdu isnatai asyarata, ya isnatai asyara raka'atan yaqra'u fi kulli raka'atin bi ummil Qur'an wa ayatul kursi, ya kulli raka'at, tiap rakaat dia baca ummul Quran Fatihah dan ayat kursi, kemudian baca qul huwallahu ahad, fa iza faragha kharra sajidan lillah. Bahwasanya setengah daripada doa yang tiada ditolak, doa la yuraddu, doa ni makbul tidak ditolak, iaitu bahawa sembahyang seorang hamba Allah Ta'ala 12 rakaat. Dia sembahyang 12 rakaat, padahal membaca ia dalam tiap-tiap rakaat dengan ummul Quran, baca Fatihah, tiap-tiap rakaat baca Fatihah sekali dan baca sertanya ayat kursi dan juga kul huwallahu ahad, baca Fatihah, ayat kursi, kul huwallah. Rakaat kedua juga ayat kursi, Fatihah, ayat kursi, kul huwallah, sampai 12 rakaat. Main street 12 rakaat, tak ada salah. Nak buat dua-dua boleh juga, ya. Bukan street buat terus pun lagi baik. Buat sembahyang malam dulu. Salatul lail masna. Kalau sembahyang malam buat dua. Kalau siang baik dari itu. Kemudian di dalam takbir itu dia niat. Kalau faham sini buat dua-dua, usalli raka'atin sunatul hajah, saja kesembahyang 2 rakaat sunat hajat kerana Allah Ta'ala. Bagi sembahyang dua pun boleh. Kalau sembahyang straight pun tak ada masalah, ya. Maka bila selesai daripada sembahyang dia baca doa, subhanallazi labisal izza wa qala bihi, subhanallazi ta'attafa bil majdi wa takarram bihi, subhanallazi ahsa kulla syai'in bi'ilmihi, subhanallazi la yanbaghi at-tasbiha illa lahu, subhana zil manni wal fadl, subhana zil arshi wal karam, subhana zil tawli wal ni'am, as'aluka bi ma'aqidil izzi min arshik wa muntahar rahma min kitabik wa bismikal a'zami wa jaddikal a'la wa kalimatika tabbati allati la yujawizuhunna birrun wala fajir an tusalliya ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi, ya. Itu bacaan doa. Doa insyaAllah makbul. Kemudian maka engkau pohon segala hajat. Lepas baca ni, bukan dibahari, mintalah hajat dia. Ya Allah, yang tiada membawa kepada maksiat lah, tapi jangan ada bawa benda maksiat. Baca-baca doa, ya Allah, mati kau tu cepat, geram, jangan. Kan, geram kau di mana hajat, aku mati. Bayang kalau orang buat jahat kita minta ada petunjuk, kan? Ia lebih baik kita boleh pahala banyak, kan? Nah, saya mustajab adalah makbulkan doa, insya-Allah taala. Wallahu musta'an, Allah saja yang membantu. Inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Ada pun disebutkan oleh Syekhul Islam, yang disebut oleh Syekhul Islam di dalam Syarah Raud, bahawasanya sembahyang hajat itu 2 rakaat, kerana hadis Nabi SAW, man kanat lahu hajatun ila Allah Ta'ala aw ahadin min bani Adam falyatawadda, falyatawadda, kemudian wal yuhsinil wudu'ah summal yusalli raka'atain, summal yusni ala Allah Ta'ala wal yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam summal yaqul la ilaha illallahul halimul karim
Subhana rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ism. La tada' li zamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya rabbal alamin. Ya, illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rawat Tirmizi. Dan hadis sahih Tirmizi, itu di antara doa yang diajarkan. Arti barang siapa ada baginya hajat kepada Allah Ta'ala atau bagi seorang daripada anak Adam, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang dan hendaklah dibaiki air sembahyang dengan betul. Kalau dalam kita ni ada sebutkan bacaan-bacaan kan, kita baca doa basuh muka, apa baca dia? Allahumma bayyid wajhi, ya Allah kau putihkan mukaku, pada hari yang kau hitamkan segala muka ahli neraka, dan seterusnya. Semua tu ada doa baca, tu lagi baca. Maka hendaklah ia mengambil air sembahyang dan hendaklah ia baikkan air sembahyang dengan betul. Kemudian maka hendaklah sembahyang 2 rakaat. Ya, sembahyang sunat hajat 2 rakaat. Maka ia memuji ia akan Allah SWT dan mengucap selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka rakyat dia mengatakan di doa ini, la ilaha illallahul halimul karim sampai akhir. Yang meriwayatkan akan hadis oleh Imam Tirmizi. Dan kata Syekhul Islam dalam Syarah Raud, Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari, ya, radhiyallahu anhu. Apa kata dalam tu? Kata Syekhul Islam Syekh Al-Ansari, wa ma zukira min annaha rak'atan huwal masyhur wa naqala fil ihya ulumuddin annaha isnata asyara wa sakata alaihi. Dan yang disebutkan dalam hadis daripadanya bahawasanya sembahyang hajat itu 2 rakaat, iaitu yang masyhur, dan menakal, mana menyebut oleh Imam Ghazali Allah di dalam Ihya Ulumuddin bahawasanya sembahyang hajat 12 rakaat dan mana diam di atas ni. Mana tak ada komen apa lah. Jadi saya buat mana pun ni. 2 rakaat tu paling kurang tu buat. Nak buat 12 saja dan sebagainya. Yang penting menzahirkan hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memandang kefakiran kita dengan dia. Itu cara di antara sembahyang yang membentuk mubudiah kita dengan Allah Taala. Kemudian faslun fil adabis salat. Salat menyatakan adab sembahyang. Apabila selesai engkau bersuci daripada hadas, sama ada hadas besar atau hadas kecil, dan bersuci daripada najis, daripada badan dan pada kain dan tempat, ya, dan selesai pula daripada menutup aurat yang antara pusat dan lutut, kalau lelaki perempuan, lain daripada muka dan telapak tangan. Inilah aurat pada lelaki dan pada perempuan yang hamba orang. Jadi kalau hamba lainnya, aurat hamba tapi tak ada hamba kan. Aurat ni pusat dengan lutut dia, tapi dia sembahyang seorang dalam bilik, yang dikeluarkan hamba orang lain. Pada perempuan tu khas untuk dia saja, dia dengan Tuhan dia. Anda faham tu, itu aurat hamba. Ya, aurat dia panggil jariah ataupun aman hamba perempuan. Adapun kalau keluar lelaki, ada aurat lelaki lain lah. Adapun aurat perempuan yang merdeka, macam kita biasa ni perempuan, maka ialah sekalian tubuhnya, semua badan dia adalah aurat, melainkan muka dan 2 tapak tangan. Itu bagi ahli tafsir. Kalau 4 mazhab, kalau ada fitnah kan tutup habis. Muka sikit dibuka, mata itu je lah. Perempuan tu sini adalah aurat, suara dia semua aurat terjaga. Dan belakang tangan ni hingga pergelangan, itu aurat paling, orang panggil paling apa? Paling bawah, paling rendah. Baru pakai bahasa ayat, la yubdi zinatahunna illa ma zahara minha. La yubdi zinatahunna, orang perempuan jangan dia menzahirkan akan perhiasan dia
illa melainkan ma zahara minha, barang yang zahir daripada dunia. Apa dia zahara minha? Al-wajhu wal kaffain, muka dan tapak tangan, itu paling kurang. Adapun mazhab Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Hanbal, Maliki, Hanafi, semua 4 mazhab tersepakat kalau mendatangkan fitnah. Apa fitnah? Orang tengok sekali nak tengok 2 kali. Faham? Tengok lawa, dah akan tutup dia. Ini bukan lawa, ni tinggi atas belakang tu. Lagi macam buruk. Ini buruk ke belakang. Terulat masuk dalam buruk. Dah jadi busung. Macam-macam jenis. Allah, semua kena elak. Perempuan dari tarikan cukup kuat dengan lelaki. Laulan nisa la'u bilallah haqqa ibadati. Laulan nisa, kalau kaum perempuan tak ada atas muka bumi ni, kata Rasulullah SAW, kaum lelaki akan buat ibadat 100%. Mana dia kalau ada pengacau banyak. Perempuan dia banyak pengacau banyak. Betul? Marah pun penuh. Pada marah-marah juga. Tapi perempuan kalau pandai jaga pula, Nabi angkat pula martabat. Mar'atus salihah khairum minad dunya wa ma fiha. Perempuan yang salihah, harga dia lebih mahal daripada dunia dan isi dunia. Dia ada 2 pertimbangan. Dia nak jadi harga dia mahal atau dia jadi pengacau. Jadi pengacau tu sampai tayar lori boleh pegang kan. Tayar lori perempuan pegang. Hawa betul. Dan tak ada orang lain nak pegang. Betul kan? Perempuan jadi alat ni. Islam angkat martabat perempuan. Apa dia jaga aurat dia tu, mengangkat martabat. Bukan dia buka dia koyak, itu bukan mengangkat martabat, dia hancurkan. Itu jahiliah. Islam tak diangkat martabat perempuan, dijaga. Pergaulan dia, pakaian dia semua dia. Habis. Maka itu sekalian tubuh perempuan tu, melainkan muka dan tapak tangan dia dan belakang tangannya hingga pergelangan dia lah. Dia muka, ingat dia muka sampai ni azzakan. Kalau semayang ni kena tarik dia punya apa tu, terkom belakang depan, tutup yang depan sikit tahu. Ni bawah sini, dia bawah sini, lagu ni aurat kan. Dia bawa terkom dalam ni, tak sah semayang. Kita nak basuh muka kan, kita semayang basuh muka, basuh tangan. Maka bila nak tahqiq sempadan muka, mana sempadan muka? Kena tahu. Ni basuh muka, mana muka? Ni muka. Tu hidung ke? Muka sepadan mana? Kita tahu sepadan Imam betul syaar tempat sampai pada sakan ini. Kalau sepadan belah sini pula daripada mahalut tahzib. Orang Arab biasa dia selak rambut dia kecil, lepas tu dia akan potong rambut kecil. Ambil tak benang kat sini, kita tarik sampai tengah sini. Sini ke bawah. Baru dia panggil al-wajhu. Dia bila basuh muka kena rata semua tu, dan sunat tahjil lebihkan sikit. Ini basuh muka macam bukan bedak gitu. Dia tak kata tak sah wudu, tak ada semayang. Habis saya semayang macam ni berapa tahun, pergi qada balik. Maut. Siapa suruh maut, kau tak belajar apa? Ibadat tak belajar tu dah jadi. Banyak tak kena qada. Kena qada. Dalil hadis Nabi, bila seorang semayang tak kena aja, Nabi kata kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang balik, Nabi kata. Sungguh ni kau tak semayang. Dia pun semayang. Nabi berhati lagi, tak kena lagi semayang dia. Nabi kata kum fasalli fa innaka lam tusalli. Setengah riwayat farji fasalli. Ya banyak, tapi masa dia sambung je. Balik dia semayang balik. Akhirnya selain dia, ya Rasulullah, setakat ni yang sekali saya tahu. Rasulullah pun bacakan hadis panjang. Rukun semayang pada takbir semua sampai dah salam. Makna apa? Ibadat dibina tanpa ilmu, mardud ditolak. Daripada hadis ini ulama ambil fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa beramal tanpa ilmu, amal dia mardud, ditolak, tak diterima Taala. Itu baru zahir, belum yang batin lagi tadi. Banyak nak cek lagi tu. Tengok. Bahawa pentingnya ilmu. Bahawa syukur banyak pada Taala tak terhingga bila Tuhan pilih kita, bukan handal nak kita ni. Tak ada apa, semua dia pilih. Dia beri hidayat, dia gerakkan hati kita minat mencari ilmu. Itu besar tu kan. Kurniaan besar tu. Tidak, Nabi kata nak tengok orang bakal dilepas api neraka, inilah orang yang menghidupkan majlis ilmu. Man ahabba an yanzura ila mutafa'illahi minan nar falyanzur ila al-muta'allimin wa mustami'in al-hadis. Barang siapa yang minat atas dunia lagi nak tengok wajah muka-muka orang yang dilepaskan daripada sentuhan azab di neraka, dia tengok pada ahli ilmu yang mengajar, yang belajar dan sebagainya. Sebab dengan ilmu dia nur cahaya. Dia akan kenal siapa Tuhan dia, siapa diri dia, dari mana dia datang, di mana dia sekarang, ke mana dia sekarang nak pergi depan ni, semua dia tahu. Dan ibadat pun dia tahu, bentukkan yang zahir, betul yang batin, semua dia tahu. Sebab ilmu tu cahaya kan.
Kemudian maka hadapkan mukamu akan kiblat padahal berdiri betul. Ya, kiblat zahir dan kiblat batin. Kiblat zahir Kaabah, kiblat batin Allah. Jangan lupa lain, terus menghadap hati qalbi itu. Dan renggangkan kakimu sekira-kira sedingkal. Ya, jangan rapat sangat, kan goyang kau jauh tukang pula kan. Macam jaga gol pula. Dan baca olehmu qul a'udzu birabbin nas hingga akhir. Minta supaya daripada terpelihara daripada wahwas syaitan dan sembahyang. Daripada wahwas dunia, dan engkau tilik dengan mata hati seolah-olah engkau di hadapan Tuhan. Ya, rasakan kita bertawajuh dengan dia dan menerima akan sembahyang hamba-Nya itu, melainkan dengan hadir hati kepadanya dengan khusyuk. Serta khusyuk yakni tetap segala anggota serta hadir hati kepada Ta'ala, dan khudu' tu hudurul qalbi. Kalau khusyuk tu apa? Sukunul jawarih, tetap, maknanya anggota luar, dua-dua tu kena ada, yakni hadir hati serta menghinakan diri kepada Ta'ala tu dalam sembah dan sembahyang. Dituntut begitu tu, ya. Itu dia antara kelebihan dan adab yang kita kenali. Maka apabila hadir hatimu serta Ta'ala, maka ucap olehmu akan iqamah. Barulah kita qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup hati dalam adab. Setelah itu maka berniat engkau akan sembahyang. Maka hendaklah engkau persediakan niat daripada permulaan Allahu Akbar hingga ra tu. Mana alif Allah sampai ra akbar. Allahu Akbar dalam tu masukkan niat. Ya. Apa niat? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Qasad suatu serta hadirkan sertakan dengan perbuatan. Apa dia? Manwi benda yang diniatkan. Kita angkat takbir, aku sembahyang sah, jangan nampak tu sembahyang. Kalau kita kata dah angkat takbir, kita aku sembahyang saja, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, itu bukan niat. Itu dipanggil hadisun nafs, perkataan hati. Ya, tapi ulama kata dalam ni ada niat, mujur. Dalam hadisun nafsi ada niat. Ya. Niat ke mana apa ni? Kena iradah kita, nakkan benda tu buat. Saja aku sembahyang, sak lintah je. Itu panggil niat. Ya, kalau aku sembahyang fardu zuhur, itu dia panggil hadis nafsi, perkataan hati. Tapi ulama kata dalam perkataan hadis nafsi ada tadammun, mengandungi makna niat. Okeylah tu. Jadi yang pada alif Allahu Akbar. Bagi makmum pula, dia jangan angkat takbir sebelum imam sampai pada ra akbar. Bila betul clear tu Allahu Akbar, baru makmum masuk. Ni kalau imam pun Allah, dia dah masuk jauh. Ya, inama ju'ilal imam liyutamma. Jadikan imam untuk diikut, bukan dia kejar. Dia kejar tu imam pun pulang kabut dia kerja. Biasa jadi semain tarawih kan. Dia kejar berapa. Macam-macam pesen. Jadi antara alif Allah dengan ra akbar, masukkan ni niat. Dan sunat engkau angkatkan kedua tanganmu itu serta permulaan takbiratul ihram hingga berbetulan jarimu kedua tanganmu itu, ya, dengan hujung kedua telingamu. Angkat tangan dia betul, yang bawah dengan sini, yang hujung dia dengan kuping atas, menghadap. Ya, bukan macam ni, menghadap kiblat semua. Ni tak angkat semayang Allah. Macam dulu karate ni. Jadi biasa ni angkat style dia, angkat dada je. Allah. Yang bersekil kepala. Tahun ke mengaji angkat takbir betul-betul mungkin. Habis ke bawah telinga, berbetulan ibu jari kedua tangan dengan telingamu yang di bawah ni, berbetulan. Setelah itu turunkan olehmu akan kedua tanganmu itu. Setelah itu maka angkat kedua tanganmu kepada dadamu. Angkat, Allah, turun, akbar, naik balik. Itu satu cara. Pernah tengok? Ni banyak ni kau tengok di Kelantan, geng-geng tarekat Ahmadiyah, anak murid tunggu di Daud Jabal. Dia kata takbir tu, Allah, dia turun bawah tu, kemudian buat akbar ni atas. Ni ada sini. Tipekan kan banyak cara macam-macam. Itu cara ni. Dia angkat, tengok turun ke bawah tu. Setelah itu hendaklah turun olehmu akan kedua tanganmu, turunkan.
Setelah turun, maka setelah itu malah setelah turun, maka angkat balik. Angkat olehmu kedua tanganmu kepada dada. Gua maksudnya Allahu Akbar. Style. Kau tengok itu semua geng-geng Bukit Abang. Ya. Tunggu di dalam Bukit Abang ni. Alim Sa'ad tu. Dia belajar 40 tahun. Alim 7 mazhab. Ya. Jenazah ni masa dulu dikubumikan, bawa ke kubur tu burung payung sampai kubur. Keramat dunia. Tunggu di dalam Bukit Abang ni. Dia buat tarekat amal dia. Wali besar. Itu cara dia takbir. Jadi kalau kita jumpa gang, mana dia ambil, sini ada. Yang kita angkat takbir sini, Allah Akbar turun, mana juga. Ada daripada bawah angkat. Start Allah tu angkat tangan terus. Allahu Akbar kat sini. Wanhar bawah. Susu atas dua tu. Macam kita nak syaban tembak tu. Tu makam apa kita panggil? Qalbi. Bawah susu. Betul. Wanhar. Kalau Hambali atas. Kalau Hanafi, bawah pusat. Kalau Maliki lepas terus. Allahu Akbar lepas tu. Mana tak angkat kat tangan hukum Imam Malik. Maliki dia lepas tu kan. 4 kelakuan ada tu. Dalam tangan nak letak tu ada 4 kelakuan. Hadis semua ada tu. Kalau ahli Madinah dulu lepas, sebab tu Maliki dia panggil ahli Madinah. Dalil ada 27 kan. Ya. Yang 4 ijma'kan. Quran, hadis, ijma', kias. Yang lain tu tambah. Kalau kita istishabul asli, ya. Masalah mursalah ahli Madinah tu semua ambil dalil kan, ya. Maliki ahli Madinah pun ambil dalil tu. Habis tu. Dia angkat tangan lepas, terus naik ke dada balik. Dah cakap dada kat kalbi kita, supaya apa? Jangan dia mengayau. Itu syarat. 4, menghadap terus kepada Ta'ala. Tegap dengan tapak tangan kanan di atas belakang tanganmu yang kiri. Setelah itu baca olehmu Allahu Akbaru kabira. Baca wasal tu. Setengah orang wakaf, lebih tak hukum wakaf. Allahu Akbar. Kemudian kabira tu. Wasal kalah Allahu Akbaru. Ra tu bunyi kalah Allahu Akbaru kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu. Jaga ni. Ini tak boleh main ni. Dah tiba sini akan fokus betul tu. Wajjahtu. Mana aku hadapkan. Wajihi akan wajahku. Lillazi bagi Tuhan yang pataras samawati wal ard. Yang menjadikan kita 7 lapis langit dan bumi. Anda bila kata wajah tu, kalau kita pusing aja kat lain, Tuhan jawab kazabta, pembohong kau Tuhan. Dan sembahyang wajib sembahyang sunat kena bohong. Bohong kau, dusta, kazabta Tuhan kata. Kau kata menghadap, hati kau tempat lain kau pergi. Ya, jaga untuk buat latih banyak dengan sembahyang sunat supaya kalbi kita cepat dapat dihadirkan kehadiran Allah. Allah. Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna salati. Dan bunyi ada baca inna salati, ada alif lam. Macam-macam bunyi. Sebab segala bentuk kira'ah dalam sembahyang, sama ada dia merupakan rukun kauli ataupun sunat kauliyah, naklah dimusyafahahkan dengan orang yang pandai ilmu tajwid. Ya, semua bacaan kena. Tidak macam bunyi kan. Kan daripada azan tu kan ada bunyi macam. Ya. Ada tu di azan tu as-salatu khairun nun. Lepas tu orang tak bangun, kau nun tu. Macam biasa. Ya. Kemudian as-salah tu kan sad tu. Ya. Dia pergi kamat lagi bang kata as-salat dan salam. Siapa yang salah? As-salatu khairun nun itu macam-macam bunyi. Bagus semangat. Nak bang azan bagus. Tapi perbaiki betul-betul. Sebut dia betul-betul. Ya. Kalau mengaji hadis dan para muhaddis kan, muhaddisin, kalau kita sebut pala baris dia atau sebut urut dia, bertempik dia marah kan. Kau nak berdusta, berbohong dengan Rasulullah SAW begitu. Jawab alasan kan. Itu kalau Quran lagi, ya. Hadis Quran semua kalam Allah, kalam Rasul. Baca betul-betul, jangan maknanya tak belajar. Mana jangan baca Quran, jangan baca hadis kalau tak belajar. Kalau nak baca, kena baca ilmu membaca. Apa yang membaca? Tajwid. Dia kena baca. Apa tajwid? Misalnya Ali tanya apa tajwid? Kata at-tajwid ri'ayatul awsaf wa ri'ayatul makharid wa ri'ayatul awqaf. Itu dasar. Pelihara sifat huruf, wakaf, dan kena pelajarkan makhraj huruf. Semua kena betul dan. Itu kena ngaji tajwid, kita guru. Ya, banyak guru tajwid ada. Dia kena buat ke wali dia nak belajar. Itu syaitan kan. Ya. Dia tahu dia baca kitab betul, dia buat ke aja tak. Itu semua syaitan. Jangan tangguh-tangguh.
Kalau malaikat maut datang, buat menyesal tak sudah. Selesaikan. Habis. Wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Habis. Kita ikrar tu, Allah Maha Besar. Sebagai besar sungguh segala puji bagi Allah Ta'ala yang Maha Besar. Kita mengucapkan tasbih Ta'ala pagi-pagi dan petang. Aku hadapkan akan diriku kepada Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Yang keadaan hanifan musliman, kita cenderung ke arah Islam, mana menyerahkan diri kepada Ta'ala. Wa ma'ana minal musyrikin, dan aku bukan daripada orang yang menyekutukan Tuhan. Inna salati, semua semayangku, wa nusuki, dan segala ibadatku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati. Dan wakaf tu lillah, bagi Allah Ta'ala Rabbil Alamin. Tak ada sebab kita nak ikut cara lain, sebab kita nak ikrar dan semayang. Hidup dan mati kita kerana Allah Ta'ala. La syarika lahu, tidak ada makna syarik, tak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Wa bidzalika umirtu, dan demikian tu diarahkan kita, wa ana minal muslimin, dan aku di kalangan orang yang menyerahkan diri kepada engkau ya Allah. Muslim maknanya Islam. Habis. Kemudian maka baca olehmu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil hingga akhir. Dan naklah engkau menyaringkan bacaan jika sembahyang seorang diri atau imam pada 2 rakaat subuh, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat pertama fardu isyak, melainkan dikala ada orang makmum, maka sunat diperlahankan sekira didengar oleh telinganya dirimu, dan sunat engkau jaharkan amin serta imam. Jadi kalau semayang seorang atau imam, dia baca kuat pada semayang yang dikuatkan. Semayang kuat, lazim semayang kuat tu yang malam lah. Tapi tak semestinya ada ke semayang siang kuat, semayang Jumaat kuat baca kan? Tak semestinya, tapi kebanyakan ni bila malam tu dikuatkan. Maghrib, isyak, subuh. Bagi orang yang semayang seorang diri munfarid atau imam. Ada pemakmum kan, ni duduk pakai imam, imam keliru, dia pula baca kuat. At-tahiyat mubarakah. So imam kata pun nak kerja aku. Oh, kita teri baca, kita dengar suara di sini. Kita kalau dengar orang sebelah baca, kita dengar tak? Tak dengar kan? Ada, kita jangan lagi dengar. Ni kalau 3 staff baca tu, orang yang kuat dia baca. Macam-macam pesin kan. Sebab apa? Tak mengaji. Ada 2-3 tempat masih kita dengar yang baca kuat tu, alhamdulillah. Oh, dah gitu. Kita kata risau dengar, pening kepala dengar ni. Dia mengganggu. Bila mengganggu, izah. Bila izah mana? Haram. Kita baca sampai orang keliru jadi haram, mengganggu orang. Orang nak baca tu, orang tak dengar dah baca. Satu. Yang kedua, banyak sekarang kita tak beramal, imam pun tak beramal banyak. Sepatutnya imam dia jangan baca surah kecuali makmum habis Fatihah. Itu dalam fiqh kita kan, tapi banyak imam kita pun tak buat dulu. Sepatutnya begitu. Imam bila habis Fatihah, amin, dia satu doa. Dalam Kifayatul Akhyar ada doa. Hadis Nabi itu. Baca doa tu panjang lebih kurang panjang Fatihah. Kita baca perlahan. Jadi sesuai kita habis doa tu, imam habis doa tu, makmum pun habis Fatihah. Jadi kita baca surah, makmum boleh dengar. Bab faiza kuliah Al-Quran fastami'ulah. Bila dia baca Quran, naklah kamu dengar. Sekarang makmum nak dengar, jangan kita baca, dia baca dah serentak. Jadi biar imam baca doa tu dulu perlahan, jadi imam. Kadang-kadang kita sembahyang, imam punya mic kami kuat, kita nak baca keliru kan. Kita baca Fatihah, dia baca surah, dia bertembung. Kita segia yang sunat gitu. Imam lepas Fatihah dia diam dulu. Diam sekadar makmum habis Fatihah baru dia baca surah. Itu yang terlebih afdal ni lah. Habis. Dan sunat engkau baca pada sembahyang subuh, kemudian daripada Fatihah tiwalul mufassal, surah yang panjang-panjang, daripada surah Hujurat sampai Amma Yatasaalun, surah Naba. Dan pada sembahyang zuhur dan asar engkau pertengahan, surah dipanggil pertengahan, iaitu wasama izatil buruj, dan barang yang hampir seperti inilah panjang. Dan sembahyang maghrib baca yang pendek, apa dia baca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, wal adiyat. Dan sunat dibaca sembahyang subuh dari dalam pergi-pergian pertama, daripada rakaat pertama daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, lepas tu yang kedua qul huwallahu ahad, ayat kontrak. Ayat kontrak qul ya ayyuhal habis itu di antara apa surah-surah. Jangan tentu paling kita tentu Nabi tentukan pada Jumaat banyak tentu. Itu asas sejarah
dan surah apa? Munafikun, surah Jumaat dan pada Jumaat dan malam itu yang ditentu dalam hadis. Dan satu lagi, dan hendaklah engkau pada ketika berdiri semayang itu menundukkan kepala, padahal engkau sampai akan tilik matamu atas tempat sujud supaya hadir hatimu, dan jangan engkau berpaling ke kanan dan ke kiri dari bersemayang. Kalau mazhab kita Syafi'i pandang tempat sujud tu tempat yang kita lacak kaki kita kan, kita letakkan dahi kita yang atas ni mulut sembang kat situ, supaya menghinakan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ada Imam Malik dia pandang tempat ni. Imam Malik semayang dia kalau berdiri dia pandang tengah tempat, sebab depan tu Kaabah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Masjidil haram kat mana? Tengah depan. Itu bagi Imam Malik dia pandang tegak gitu. Imam Syafi'i pandang bawah. Ya, tempat kita lacak, tempat sujud, supaya menghasilkan kehinaan diri kepada Allah. Dan siapa menghinakan diri tuan-tuan angkat martabat dia. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa tawadhu' tuan angkat martabat dia. Dan dalam engkau pada ketika berdiri semayang menundukkan kepala, padahal sampai akan tilik matamu tempat sujud tadi, supaya hadir hatimu, dan jangan engkau berpaling ke kanan dan ke kiri dalam semayang. Ya, itu dia kenapa tarikan syaitan daripada kanan kiri daripada tepat tumpu tu. Ya, sebab orang yang khusyuk kalau semayang dia tak tahu siapa kanan dan kiri dia. Ya, ini tak tahu. Wah, ni teman-teman apa satu sab 3 orang dia tahu. Kalau semayang lagi satu, oh kain ni baru beli lah, kain baru je. Oh, ni terkung baru ni, endul ni. Macam dan ya, orang khusyuk, orang sebelah dia dia tak tahu. Dia tak perasan sebab kekhusyukan dia menghadap hadrat Allah Ta'ala. Itu yang dia kendaki itu. Setelah itu maka engkau rakaat serta mengucap takbir Allahu Akbar. Itu takbir apa dipanggil? Intiqalat. Takbir berpindah satu rukun ke satu rukun. Sunat hay'ah qauliyah itu nama dia. Sunat hay'ah yang bahasa sebutan bacaan. Itu takbir. Satu lagi rukun, itu takbir ihram, itu rukun, ya. Dan angkat ke tanganmu seperti pada ketika takbir ihram nak rakaat ni. Angkat tangan sunatnya. Kemudian maka engkau taruhkan kedua tapak tanganmu atas dua lututmu. Ya, itu had dia sampai tu ke sempurna rakaat. Kalau nak cantik rakaat lagi, kasafatin wahidah, macam papan sekeping 90 darjah, yang terbaik. Dan kau dirikan kedua betismu dan sekira-kira sama rata belakangnya dan lehermu tegak, dan kepalamu seperti papan yang satu, tu kasafatin wahidah. Dan engkau renggangkan kedua sikumu daripada kedua lambung, buka. Bagi perempuan tak dapat, tetapi jika ada sembahyang tu perempuan, nak dia sunat ya dihimpunkan, kepit. Dia panggil awet muda. Setengahnya akan setengah, jangan buka. Kepada setengahnya, dan baca olehmu dalam rakaat subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau mesti biasa buat subhana azimi wa bihamdi, itu ziyadah daripada Imam Abu Daud As-Sijistani, dicantum 2 riwayat. 3 kali. Dan jikalau engkau semayang seorang, lebihkan olehmu daripada 3 kali hingga 7, hingga 9 dan hingga 11 pun tak apa. Ya. Itu terlebih afdal kalau semayang seorang. Setelah itu maka angkat kepalamu hingga berdiri betul. Dipanggil apa? I'tidal. Angkat kedua tanganmu sekali itu. Dan baca olehmu ketika bangkit itu sami Allahu liman hamidah sampai berdiri. Dah berdiri pun sama Rabbana lakal ham, Rabbana walakal ham, Rabbana Allahumma lakal ham. Ada 3 wajah. Ya. Jadi kalau kita baca Allah Rabbana lakal ham, baca Rabbana lakal ham dah. Ya. Kalau kita baca Allah Rabbana walakal umar kawan ini apa benda lagi. Kan dia orang pening boleh bilang, oh, dia baca salah hari ni. Oh, dia salah aku. Baca biasa je. Ya. Rabbana lakal hamd. Kemudian nak sambung mil'ul samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu lagi baiklah dia tambah, ya. Dan apabila engkau baca dalam sembahyang subuh, maka baca olehmu dalam i'tidal pada rakaat kedua akan sunatku kunut, ya. Karena Nabi SAW yakunutu hatta yufariqud dunya. Dalam i'anatul talibin mengatakan adalah Nabi membaca kunut hatta yufariqud dunya, sehingga Nabi bermufarakah dengan dunia. Mana sehingga Nabi wafat, Nabi tak tinggalkan kunut. Karena yakunutu. Kalau dalam Arabia, bahasa Arab, bila kana, maka khabar daripada yang mudhari' memberi faedah istimrar wa dawam, memberi faedah mengekali, ya. Wahabi tak baca dalam taklilah, kita bermakna kita ni. Ini benda maknanya ada nas sabit hadis sahih, baca doa aku kunut. Kemudian semua kalau Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal kalam. Alhamdulillah. Siapa yang ke atas kan minta tolong pasang diri suruh ke atas.
Assalamualaikum. Ya.